Okey, kenapa Quran cerita kisah sejarah tak detail? Cuba tengok kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf ke. Walaupun kisah Nabi Yusuf, kisah yang kira panggil sebagai satu surah tu, satu kisah, itu pun masih belum detail. Sebab apa? Kalau kita tengok, waktu Nabi Yusuf berada dekat istana jadi hamba tu, berapa belas tahun, berpuluh tahun tu tak ada cerita apa yang berlaku. Waktu dia 7 tahun jadi menteri pun tak cerita apa yang berlaku. So banyak perkara yang tak detail. Contoh lain ialah kisah Nabi Musa AS. Ada dekat surah ni sikit, ada dekat surah ni sikit, ada dekat surah ni sikit, tapi tak sepenuhnya detail. Jadi kenapa tak detail? Okey. Mula-mula kita bagi tahu kenapa tak detail sebab Al-Quran bukan buku sejarah. Sebab kalau nak detail kena tengok buku sejarah lah. So Al-Quran apa dia? Al-Quran ialah hudal linnas, iaitu kitab petunjuk bagi manusia. So bila di kitab petunjuk bagi manusia, Allah Subhanahu Wa Taala dia menggunakan kisah sejarah, menggunakan teguran, menggunakan bidalan, perumpamaan, semacam-macam perkara yang Allah gunakan untuk tunjuk pada manusia. Jadi kisah-kisah benar yang ada pada Al-Quran, Allah ambil untuk tunjukkan jalan. Jadi bukan fokus kita baca kisah Al-Quran nak tahu kisah A to Z, tapi kita nak tahu yang sedikit itu memberikan kesan kepada kita. Jadi kisah Al-Quran ni dia sikit tapi dia memadai. Dia tak banyak sangat lah. Kadang-kadang kalau kita dapat banyak-banyak sangat kisah ni, sebenarnya dia mungkin dalam Israiliyat jugalah. So Israiliyat ni ada 3 lah. Yang pertama dia makbulah, dia boleh diterima. Ada Israiliyat yang boleh diterima. Sebagai contoh, kematian Fir'aun bila? Ada disebutkan dalam hadis. Nak katanya benda tu Israiliyat, tapi Nabi juga membawakan riwayat itu. So Israiliyat tu diterima. Israiliyat yang kedua ialah Israiliyat yang mengarut. Yang memang tak diterima lah. Nabi buat dosa, Nabi dalam keadaan adalah perbuatan-perbuatan yang Nabi yang macam tidak sepatutnya dan tidak setaraf dengan pangkat Nabi. Jadi benda tu kita panggil sebagai mengarut. Dan yang ketiga ialah Israiliyat yang standard dia boleh jadi ya, boleh jadi tak. Dan kebanyakan kita banyak membuang masa dekat sini. Adakah salah kita nak ceritakan? Tak salah. Cumanya kadang-kadang jangan sampai kita makan waktu lama sangat dekat sini. Contohnya berkenaan dengan contohnya Habil dengan Qabil kan. Habil dengan Qabil. Okey, Habil dengan Qabil ni pun tak ada sebut dalam Quran. Nama dia just tapi dia tak ada masalah kita nak namakan Habil Qabil pun sebab benda tu tak ada masalah. So bila Habil Qabil ni dia persembahkan korban dia, ada cerita Israiliyat ni yang api datang ambil. So korban salah satu daripada 2 beradik ni diterima kan. Kemudian dalam Israiliyat dia kata lepas tu benda tu pergi mana? Maksudnya binatang tu pergi mana? So tiba-tiba tengoklah ada satu riwayat Israiliyat. Ingat tak kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail? Waktu Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail, yang dia diperintahkan, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk sembelih anaknya sendiri. Tiba-tiba Allah turunkan satu binatang untuk dia sembelih sebagai ganti kepada Nabi Ismail. Jadi kat sini dalam riwayat Israiliyat dia bagi tahu bahawasanya Allah simpan binatang tu daripada Nabi Adam bawa kepada Nabi Ibrahim. Jadi macam kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang yang belajar Quran, kita kata sebaiknya tinggalkan. Kita tak tahu benda tu betul ke tak, tapi elok tinggalkan. Sebab apa? Kita akan buang masa. Sebab poin cerita pengorbanan tu ialah nak lahirkan orang yang bertakwa. Kadang-kadang kita cerita sangat, cerita ni panjang-panjang sampai kita lupa nak cerita poin yang paling penting, iaitu kita nak jadi orang yang bertakwa. Apakah maksud takwa? Bagaimanakah nak dirikan sebagai seorang yang bertakwa? Macam manakah kita nak jadi detail? Kita nak rasa bahawasanya setiap tindakan kita ni diperhati. Kita nak jadi seorang yang sedar, seorang yang sentiasa rasa diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang sentiasa tahu setiap satu amal yang dicatat. Kita nak jadi orang bertakwa. So fokus cerita ialah kepada orang yang bertakwa, bukan tiba-tiba naik atas lepas tu dia bahas kat situ. Kadang-kadang banyak cerita-cerita yang dicerita panjang sangat sampai kita tak dapat poin. So kisah-kisah dalam Al-Quran, cerita tak banyak, cerita tak detail, tetapi dia memadai untuk kita dapat poin-poin yang sangat-sangat penting. Sebab bila kisah-kisah ni Allah kekalkan menjadi ayat-ayat Allah, maka kisah tu dia ada poin yang besar kepada diri kita. Dia bukan sekadar kisah. Dan orang yang ulul albab, dia akan dapat pengajaran. Apakah ulul albab? Ulul albab ni maksud dia ulul pemilik, albab jamak kepada lub, iaitu isi-isi. Jadi ulul albab ialah orang yang pemilik isi-isi Al-Quran. Maksudnya dia tengok Al-Quran, dia dapat isi. Dia menggunakan akal fikiran dia untuk mendapatkan isi. Dia bukan orang yang baca Quran, dia selesa ataupun dia suka kat kulit dia. Suka macam, ayat ni pasal ni, ayat ni pasal rabun, ayat ni pasal sakit pinggang. So dia macam, dia banyak main dekat kulit.
dia banyak main dekat pintu, sesuatu yang bukan utama, bukan isi. Bukan tak boleh, boleh, cumanya kadang-kadang kita suka benda-benda gitu. Kita akan kata ni kan mukjizat, kita pun sukalah benda-benda pelik ni kan. Bila benda-benda tu pelik, kita rasa macam oh best. Tapi bila benda tu point sebenar, kita rasa macam kita tak nak ambil. Jadi itu dah silap lah dengan maqasid ataupun tujuan penurunan Al-Quran kepada kita. Wallahualam.